Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, hari yang merupakan ketua kepada hari-hari yang mempunyai kelebihan-kelebihannya yang tersendiri, yang mana dituntut kepada kita untuk banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita membaca suratul Kahfi, dan bagi mereka kaum lelaki digalakkan untuk persiapan dan datang awal di masjid untuk melakukan solat Jumaat. Dan di antara waktu-waktu mustajab terdapat pada waktu dalam hari Jumaat ini selepas solat asar hingga ke maghrib. Ia merupakan hari yang terbaik untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba menjadikan hari ini sebagai penambahan siri amalan-amalan soleh kita, untuk kita memberatkan timbangan kita di akhirat kelak, dan untuk kita diletakkan di kalangan orang-orang yang beriman di sisi Allah yang mewarisi syurga Firdaus yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik dalam pelajaran kita, masih lagi membicarakan syarah kitab Al-Jami', yang mana ia adalah juzuk daripada kitab yang dikeluarkan ataupun tajuk-tajuk yang dikeluarkan dari kitab Bulughul Maram karangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka hari ini kita sambung pelajaran kita di muka surat 277 yang masih lagi berkisar tajuknya terhindar dari seksa dan terangkat darajatnya kerana membela kehormatan orang mukmin. Ini di antara perkara yang perlu kita lihat, bagaimana kedudukan kita untuk menambahkan siri amalan-amalan terbaik kita supaya dapat kita menjadikan diri kita hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang mempunyai kehebatannya yang tersendiri dengan beramal dalil-dalil yang sahih yang diarahkan untuk kita beramal. Baik. Pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-87, yang mana kita berhenti pada hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala." Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bertitle hadis sahih ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidak seorang pun yang bersikap tawaduk kerana Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat dengannya darajatnya. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan tiga perkara yang mana kalau kita dari sudut adatnya, bila kita lakukan, maka kita akan berhadapan dengan beberapa masalah, yakni kekurangan ataupun jatuhnya imej kita dan berbagai-bagai. Namun bila kita menyaksikan apa yang Rasulullah SAW bersabda tentang tiga perkara ini, dia tidak akan menjadikan seseorang itu rugi, atau seseorang itu susah, ataupun seseorang itu keadaan yang fakir. Takkan. Ini kelebihan yang mana yang perlu kita tahu yang Allah berikan kepada kita. Okey. Apa dia? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah itu tidak mengurangkan harta seseorang. Sedekah kita bagi orang, kalau ikut istilah bila kita dah bagi, dia akan kurang. Bila kita bagi seseorang itu misalnya RM10, berarti kita bagi RM1, dia akan jadi 9. Dia akan jadi 9. Maka dia kurang. Itu pada matematik kita. Pada sifat kita yang mana kalau kita memberi,
akan berkurangan. Tetapi tahukah tuan-tuan dan perempuan, pada matematik di sisi Allah, dalam bab bersedekah ni, hukum dia lain. Hukum dia lain sama sekali, yang mana bila kita bagi RM1 daripada RM10, yang RM1 itu berlipat ganda menjadi 700. Ya, jadi seolah-olahnya 709 ringgit jadi. Di sisi Allah, yang ada pada kita 700 di sisinya dan RM9 di sisi kita. Tetapi 700 di sisi Allah itu, ya, ingat, bukan 700 itu habis begitu saja. Tak, pada RM9 itu ada keberkatan. Pada RM9 itu ada keberkatan disebabkan sedekah yang kita bagi. Seperti mana yang kita tahu kaedah-kaedah sedekah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dan perempuan, cuba lihat di dalam surah Al-Baqarah. Ada tak Quran di depan kita tu? Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, Allah berfirman. Okay. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 261 muka surat 44. Jumpa? مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat ganda ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Okey. Ini di antara satu gambaran yang Allah bagikan kepada kita bahawa orang yang menginfak hartanya, biasanya dia tidak akan susah. InsyaAllah tak akan susah. Itu memang dah hukum yang dimanakan Allah jadi ia sebagai satu manhaj bagi kedudukan harta. Ya, harta begitu tabiatnya. Bila kita menginfakkan harta, maka harta itu akan berkembang. Harta itu akan memaintainkan, menjagakan harta kita yang balance tu, dan yang lain tu dia akan berkembang mengikut keadaan. Ini hukum harta yang mana kita kena faham elok-elok. Itu pasal kita tidak menyaksikan orang yang bersedekah, orang yang menginfak, orang yang memberi zakat, dia akan berhadapan dengan masalah kemiskinan. Tidak akan jumpa sama sekali. Bahkan makin dia infak mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah, kita akan dapati dia akan bertambah kaya, bertambah diberkatkan hartanya. Itu kaedah yang tak boleh dilarikan. Ya, walaupun orang berhujah bagaimana sekalipun, kerana apa? Kerana mereka itu adalah syaitan, ya, di kalangan jin dan di kalangan manusia. Allah mengingatkan kepada kita bahawa dengan menginfak, dengan bersedekah, dengan berbagai-bagai cara untuk kita keluarkan harta kerana Allah untuk membantu manusia, Allah telah menjanjikan kebaikan berlipat ganda sehingga 700 kali ganda. Tetapi syaitan membisikkan, tak kiralah syaitan tu manusia ataupun syaitan tu iblis, yang membisikkan kepada kita supaya jangan menginfak, jangan bersedekah. Namun begitu kita menasihatkan kepada orang yang suka menginfak, suka bersedekah, berhati-hati kerana apa? Dikuatiri sedekah yang diberikan itu disalahgunakan. Itu amat penting. Kerana kadang-kadang kita menyaksikan, oh dia tu orang yang mengaji agama, kita bagi. Sedangkan dia mengaji agama, ajaran-ajaran yang bukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
Dia membawa ajaran-ajaran sesat, membawa kepada kefahaman-kefahaman yang tidak diajar oleh 3 generasi yang terbaik. Amar bahaya pula tu. Ya. Dia kena lihat betul-betul waktu kita nak bersedekah, memang kena berkira supaya aliran sedekah itu tepat pada tempatnya dan betul pada penggunaannya. Itu pasal misalan macam saya kadang-kadang mengagihkan zakat. Kita menyaksikan bukan semua orang yang boleh dibagikan zakat. Di dalam 8 asnaf pun kita akan tapis lagi. Misalan orang miskin. Kenapa dia dikategorikan miskin itu? Ya, kerana dia nak menjalankan kewajipan dia sebagai ketua keluarga ke atau menafkahkan kepada dirinya untuk makan, untuk kehidupan, ya, untuk menjaga aurat, untuk menjaga hubungan dia dengan Allah dari sudut sembahyang apa semua. Itu pasal bagi saya kalau dia miskin tak solat, tak ada zakat untuk dia. Kerana dia sendiri tidak mengenali pencipta dia. Bahkan kalau kita melihat di kalangan ulama mengatakan orang yang tidak solat itu kafir. Boleh jatuh kafir jika diperhatikan kenapa dia tak solat. Ya. Tetapi tidak ada satu pun ulama yang menafikan bahawa orang yang tidak solat itu berada di dalam kabair yang terbesar di antara siri kabair. Yakni dosa-dosa besar. Jadi bagi saya orang yang macam ni kita takkan bagi zakat. Sedekah itu lain cerita. Tapi zakat memang kita takkan bagi. Yang kedua di antara orang yang bagi saya tak layak ialah orang yang merokok. Orang yang merokok, dia miskin. Dia tahu dia tu miskin tapi merokok. Bayangkan anak-anak boleh dapat makan beberapa hari dengan rokok yang dibeli satu kotak. Rokok yang dibeli satu kotak dapat apa? Dapat asap. Harganya ya dikatakan sampai RM15 ke RM20 satu kotak. Itu belum lagi yang jenis ketagih satu hari satu kotak. Yang mana harga satu kotak RM15. Harga beras 1 kilo RM2.50, RM2.60. 1 kilo yang boleh dimakan untuk mungkin 2 hari. Atau 3 hari. Tetapi disebabkan si bapa ini tak reti nak memanagekan harta dia. Ya. Yang mana dia belanjakan lebih kurang RM15 satu hari jenis ketagih rokok yang lebih baik dia letak mulut dia dekat exhaust kereta tu daripada dia letakkan batang rokok yang tidak bermanfaat ni dalam mulutnya. Anak dia tu ya dibiarkan tak makan. Bayangkan 15 hari, 10 hari, 150, kalau 30 hari ya berapa? Kalau dah RM15 jadi RM450 satu bulan. Ya, dia membazirkan duit. RM450 banyak. Ya, banyak boleh dibayarkan berbagai-bagai. Tapi habis kat rokok. Oleh kerana tu orang macam ni tak boleh diberikan zakat. Ya. Sampai memang di kalangan kita tahu penduduk macam saya bagi kepada satu kampung tu sampai dia kata Ustaz Fadil ni keras sangat. Ya aku merokok je. Ya aku merokok. Kamu tak reti nak managekan harta kamu kepada orang-orang miskin. Kamu tak reti nak manage sedangkan kamu miskin. Okey. Bayangkan RM450 satu bulan. Kalau dah 10 bulan RM4,500. Ya. Kalau 12 bulan berapa? RM4,500. Ha. Bayangkanlah. Ya. Itu baru satu tahun. Kalau dah 4 tahun, itu yang kata pada peringkat awal memang dah kena buat haji. Tapi dah haji harga naik, ya, maka dia menjadi kekurangan lah sedikit. Tetapi kita mengatakan seharusnya duit itu dikumpul kerana dia bukan belian asas. Maka dia kalau tak buat haji pada ketika yang dia dah kira kategori mampu, maka hukumnya dah naik berdosa lagi. Itu kesan ya penghisap rokok. Yang disangka Masya Allah dia tidak akan dihisap dengan rokok yang dihisap. Jadi oleh kerana itu kita tak berminat untuk menyerahkan zakat kepada mereka-mereka yang begini. Yang satu lagi di antara orang-orang yang saya tak berapa minat lah. Bagi saya tak berapa nak bagi. Kalau pergi-pergi rumah Masya Allah miskin tapi ada esro pula. La ilaha illallah. Ada esro. Kenapa? Bayaran esro tu mungkinlah 80 berapa ringgit saya pun dah tak tahu. Pasal saya tak ada benda tu. Ya. Dia tak reti nak managekan harta dia. Sehingga kan esro boleh pula dia beli makanan, minuman sampai berhutang. Jadi benda tu kerana apa? Kerana nak memuaskan hawa nafsu dia.
melihat kaca TV, ya, yang tidak mendatangkan manfaat langsung kepada mereka, ya, alangkah baik jika dia pergi menuntut ilmu, ya, maka di situ kita tidak berminat. Bagi saya tidak akan bagilah. Wallahu a'lam, itu pandangan saya. Ya, oleh kerana itu kita melihat kena teliti dalam pembahagian-pembahagian itu. Baik. Jadi Allah dah mengatakan dia akan menambahkan, namun syaitan menjanjikan lain. Bagi mereka yang memberi zakat, dia akan datang gangguan-gangguan ni. Ya, gangguan apa? Syaitan membisikkan supaya jangan bagi sedekah, jangan bagi zakat kerana dia akan mengurangkan harta kamu. Oleh kerana itu Allah awal-awal lagi mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-168. Muka surat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu keampunan daripadanya dan kekurniaan. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Baik. Dalam ayat ini menceritakan kepada kita bahawa syaitan menjanjikan kita kepada kefakiran. Kurang duit kamu. Ya. Syaitan menjanjikan jangan bayar zakat, nanti kamu akan dapati kurang. Tuan-tuan dan perempuan, melalui pengalaman kita bahawa orang yang bayar zakat tahun ini, dia tidak akan hilang tahun depannya, takkan tak bayar zakat. Biasanya akan bayar sama ataupun lebih. Takkan kurang. Berbezakan dengan orang yang tak nak bayar zakat. Tetapi syaitan menjanjikan, ya, menakut-nakutkan dia dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh dengan kejahatan. Apakah kejahatan itu? Kejahatan itu jangan bayar zakat. Jangan tunaikan kewajipan kita. Pasal zakat itu hukumnya wajib. Jadi jahat dia. Lalu Allah menjanjikan apa dia? Keampunan jika kamu lakukan sedekah, kamu lakukan pembayaran zakat. Pengampunan dosa untuk kamu satu perkara. Wa fadla, kelebihan. Tak kira harta kamu apa yang kamu infakkan itu, dia akan bercambah di sisi Allah. Bahkan harta yang kita miliki ini diberkatkan. Tuan-tuan dan perempuan, ya, acara-acara harta itu begitu tabiatnya. Kita tidak pernah menyaksikan orang yang miskin itu bersedekah, dia akan terus miskin. Dia akan maintain. Ataupun dia akan naik sedikit demi sedikit. Dan kita tidak akan menyaksikan orang yang miskin, kaya itu kalau dia berinfak, bersedekah, dia akan miskin. Takkan jumpa. Saidina Osman yang sampai infak dia bernilai jutaan-jutaan ringgit. Ya, tidak pernah kita mendengar kemiskinan dalam hidup dia. Bahkan kita menyaksikan keberkatan harta-harta dia sampai dikatakan sampai sekarang lah. Ya, itu dia kehebatan sedekah. Tapi siapa yang nak ambil perhatian? Tetapi kita menyaksikan orang-orang yang tidak mahu bayar zakat seperti Qarun. Qarun, lelaki yang Allah berikan kelebihannya, ya, kelebihan harta sehingga yang membawa hartanya itu bukan sebarang orang. Harta yang dibawakan itu oleh orang-orang yang kuat, ya, dengan jumlah yang banyak. Ini disebutkan dalam surah Al-Qasas supaya kita lihat, ya, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana seorang yang memang kalau kaya kekayaannya sampai berapa generasi dia takkan apa-apa ke dana. Tetapi kita kena faham bahawa harta itu milik Allah. Kita hanya diamanahkan untuk memegangnya. Tetapi bila kita engkar kepada arahan Allah, maka kita menyaksikan apa yang Allah buat. Cuba buka surah Al-Qasas.
Surah Al-Qasas ayat yang ke muka surat 394. Juzuk ke-20, surah ke-28. Ini di antara gambaran kepada orang-orang yang kaya tetapi tidak mahu bayar zakat. Kenapa sedekah tu mungkin kita katakan dia amarun istihbab, perkara yang disunatkan. Tetapi bab zakat ia adalah amalan perkara yang wajib. Yang mana kita memang kena bayar tiap-tiap perkara yang wajib ini. Ini yang ditetapkan oleh syarak. Maka cuba buka muka surat 394. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 76. Jumpa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia melakukan kezaliman terhadap mereka. Apakah kezaliman itu? Ya, ulama mengatakan kezaliman itu tidak membayar zakat. Kami telah menganugerahkan kepadanya pemindahan suara dipikul oleh sejumlah orang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlengah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri. Okey. Ini di antara perkara yang berlaku kepada Qarun apabila Allah bagikan harta. Kalau kita tengok hartanya bukan sedikit. Wallahu alam yang adakah di Mesir itu yang dikatakan Tasik Qarun itu adalah tempat gudang-gudang harta yang disimpan. Siapa yang pernah pergi Mesir dia akan menyaksikanlah. Ya, adakah itu gudang-gudangnya? Kalau itulah gudang-gudangnya, memang ya bergenerasi hidup makan harta bapa dia je kekayaannya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku terhadap perbuatan yang mereka lakukan ini? Ya. Perbuatan yang Qarun lakukan ini apabila dia mendapatkan harta-harta tersebut, dia tidak tahu bahawa harta itu anugerah Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Berapa ramai orang yang miskin telah menjadi jutawan. Peringkat awal dia miskin. Berapa ramai orang yang jutawan menjadi fakir miskin. Apa kedana. Dan berapa ramai orang yang tak tahu menulis tetapi dia pandai mengira, dia menjadi jutawan. Berapa ramai orang yang pandai matematik, admat pun, dia jadi fakir miskin. Oleh kerana itu, harta Allah nak bagi kepada siapa, Allah dah tetapkan. Maka kita bersabar, tak ada dengki-dengki dalam bab ni. Jangan cemburu-cemburu. Harta Allah bagi dah memang tetap. Apabila Qarun tidak mahu membayar zakat, itulah maksudnya dia menginayakan kaumnya. Lepas tu dia bangga dengan hartanya, ya, yang banyak. Dia menyangkakan harta itu boleh menyampaikan dia sampai ke hari mati. Sampailah hari mati. Ya, tapi sampai hari mati dia tidak bermanfaat daripada harta yang dimiliki. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kisah yang kita dengar dan banyak kisah yang kita pelajari di mana kadang-kadang orang itu mempunyai harta tetapi harta itu tidak bermanfaat padanya. Kaya raya tetapi ianya tidak berfungsi pada satu hari, bahkan ia menjadi milik orang-orang yang lain. Di hari dia nak mati, harta punya banyak, dia tak merasa, dia la ilaha illallah. Bila saya dengar pun saya kata subhanallah, ya. Kaya sekaya-kayanya dan sekedekut macam mana nak sebut? Sekedekut-dekut. Susah. Sekedekut-kedekutnya. Kalau dia makan bukan dia tak sihat, dia sihat tapi bila dia makan tu dia makan berkira. Ya. Kalau nasi lemak tu memang dia ambil dah tak nak lain. Kalau makan kat mana kedai-kedai pun ya memang berkira-kira sangat.
Kalau kita ke ajak anak makan KFC, makanlah banyak mana kamu nak makan. Ya. Dah makan ni, makanlah yang bersesuaian. Tapi dia berkira-kira. Sedangkan harta berjuta, habis apa fungsi hartanya? Untuk siapa sebenarnya? Bukankah untuk dia menggunakan harta untuk bergembira ataupun melakukan yang terbaik pada hartanya? Tak. Yalah, tuan-tuan dan perempuan, itu sebab ada satu perkara yang macam kisah yang saya cerita ni, ada satu perkara tentang keimanan dia kepada Allah. Agak dia ragu-ragu. Disebabkan kekayaan itu. Dia merasakan ragu-ragu tentang beriman dengan Allah itu. Dengan harta yang dimiliki. Akhirnya dia mati dalam keadaan, ya, bak kata orang macam dia mati itu anak tu bergembira lah kerana tinggalkan harta yang banyak. Ya, bukan anaknya nak merasa sedih kematian bapaknya, bahkan bergembira. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung, jangan sampai kita kepada begitu. Jadi baik, dalam bab ini Allah menceritakan, okey, bahawa Qarun dihancurkan disebabkan dia sombong, tidak mahu membayar zakat. Nampak tak? Ya, harta yang dimiliki bukan sebarangan. Sampai kita kalau jumpa dalam tanah tu kita panggil harta Qarun. Hanya bukan Qarun yang duduk di Malaysia. Qarun tu di Mesir sana. Tetapi orang panggil punya banyaknya harta Qarun ni sampai orang gali jumpa dalam tanah, ini harta Qarun. Ya, subhanallah. Baik. Jadi Rasulullah mengatakan sedekah tidak akan mengurangkan harta. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambahkan seorang hamba yang memaafkan kecuali kehormatan, ya, kemuliaan. Ini di antara kelebihan orang yang memaafkan orang lain. Ini di antara kelebihan yang mana orang yang memaafkan orang lain, maka Allah berikan dia izzah, kemuliaan. Ya. Dia mampu untuk membalas. Dia mampu untuk tidak memaafkan. Tetapi dia memaafkan. Maka kemuliaan Allah akan angkatnya. Ini berlaku kepada Nabi-Nabi kita. Di antaranya kita tahu bahawa di antara kisah Nabi yang mudah memaafkan seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada hari dia mampu untuk menghukumkan abang-abangnya. Tetapi dia tidak menghukumkannya. Lalu dia maafkan. Begitu juga di antaranya Rasulullah SAW pada hari Fathul Mekah, dia mampu untuk menghukumkan kaumnya yang derhaka, tetapi dia tidak menghukumkan. Kerana apa? Dia utamakan kemaafan. Maka kemuliaan demi kemuliaan bagi orang yang memaafkan ini, bagi orang yang mampu untuk melakukan tindakan tetapi dia utamakan kemaafan, dia akan mendapat darajat yang tinggi. Jadi oleh kerana itu, maaf ya, hadis ini bukan untuk kita bicara semata-mata. Oleh kerana itu, bagi mereka yang ada kedudukan ataupun ada keizzahan, kemuliaan, maka utamakan kemaafan. Memang kadang-kadang kita rasa geram, kita rasa marah, rasa nak je aku bagi. Tapi kemaafan itu diutamakan. Lebih baik kita, itu pasal dikatakan jangan cepat marah. Kerana bila cepat marah, perhitungan kita akan hilang. Tetapi bila kita ada sifat lambat marah, berfikir dahulu sebelum bertindak, maka kita akan mengutamakan kemaafan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Tidaklah seseorang itu bersikap tawaddu', maka sesungguhnya Allah akan angkat darajatnya setinggi-tingginya. Ya, itu kelebihan tawaddu'. Dalam bab ini kita membicarakan tentang tawaddu', merendahkan diri. Ya, kita melihat beberapa ramai orang yang merendahkan diri, tetap dia menjadi izzah, kemuliaan. Orang suka pemimpin-pemimpin yang merendahkan diri bersama rakyat misalnya. Orang suka. Ya, orang suka. Kenapa? Dia mempunyai kedudukan tinggi tetapi dia merendahkan diri. Dia tidak mengira. Itu pasal Rasulullah SAW yang pernah kita bacakan di dalam hadis, kedudukan dia, aku bersama dengan hamba. Aku duduk cara hamba. Aku makan seperti hamba. Maksudnya tawaduk, merendahkan diri. Ya, itu adalah sifat yang mulia. Baik, kita bacakan kandungan hadis ini setelah kita dah syarahkan beberapa perkara. Hadis ini mengandung 3 hikmah luhur dan adab yang mulia. Pertama, sabda Nabi, sedekah tidak mengurangkan harta. Sabda baginda ini memiliki 3 buah pengertian.
yang kita dah terangkan, Allah Ta'ala menambah banyakkan, mengembangkan, membersihkan dan memberkatinya sampai melindunginya dari kerosakan dan memberkatinya lahir maupun batin. Ya, ini berkaitan dengan harta. Dan kita menyaksikan bila Allah memberkati harta. Okey, kalimah berkat ini bukan sebarangan. Dia tak ada kalimah berkat ini digunakan sebagai manusia ni, ya, kononnya berkat ni dia main sapu je. Dia kata untuk dapat berkat, untuk mendapat berkat. Sedangkan keberkatan itu hanya milik Allah. Ya, hanya Allah yang menentukan keberkatan, bukan manusia lain. Allah sahaja yang menentukan keberkatan. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, bila orang kata apa salah ustaz ambil berkat, tak ada. Pada ustaz tidak ada keberkatan. Ingat, kerana dia akan menimbulkan satu benda yang syirik pada zaman orang yang jahil seperti zaman sekarang ini. Ya, kerana itu yang jadi minum air ustaz, kita saksikan apa lagi? Ya, sikit-sikit ustaz nak dapatkan berkatan. Ya, tidak ada keberkatan kepada ustaz. Saya ulangkan, tidak ada keberkatan kepada ustaz walau mana-mana pun ustaz. Tidak ada keberkatan. Keberkatan pada dalil. Keberkatan bergantung kepada dalil. Ada dalil mengatakan keberkatan, maka itulah berkat. Kalau tidak ada, kita berdiri di atas dalil semata-mata. Kemudian, pahala yang didapati dari sedekah melampaui kerugian kerana kekurangan nyata. Artinya orang yang bersedekah itu jika kepunyaannya berkurang pada satu sisi, namun pada sisi lain akan mendapat tambahan yang lebih banyak. Pada mata kita ianya kurang pada satu sisi. Wallahu alam, bagi saya lah, yang melalui pengalaman kita menyaksikan orang yang menginfak ini dia tidak akan rugi. Ya, dia tak akan rugi. Ya, nampak waktu ni tak ada duit tapi hakikatnya dia akan bertambah-tambah. Allah Ta'ala, yang ketiga, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan ganti yang bisa menutupi kekurangan hartanya. Bahkan akan melipat gandanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sabah yang bermaksud, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan perempuan, kita beriman dengan ayat Al-Quran. Dengan keyakinan, iman yang penuh dengan keyakinan bahawa Allah akan ganti, maka dia akan ganti. Itu sifat Allah. Allah mengatakan dia akan ganti, maka dia akan ganti. Bagi saya beriman, saya yakin. Ya, oleh kerana itu kita kena yakin. Kemudian di dalam ayat surah Al-Baqarah kita baca tadi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat ganda pengganti kepadanya dan kelipatan yang banyak. Ya, Allah yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah menggandakannya berlipat ganda dan Allah mampu. Ya, Allah wasi'un alim, Allah yang maha luas dan lagi maha mengetahui. Jadi noktah di sini, ya, kita infak dan ikhlaskan diri kita, Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu. Infaklah, ya, cuba kita buat. Yang paling penting kita beriman dan kedua kita beramal. Jangan biarkan hadis ini berlepas begitu saja. Okey? Baik. Kedua sabda baginda, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang memaaf kecuali kemuliaan. Hadis ini berisi anjuran kepada setiap hamba untuk memaafkan orang yang menyalahi dirinya dan tidak membalas meskipun hal ini dibolehkan. Ya. Allah membenarkan untuk kita membalas kalau benda-benda yang tak baik itu. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qisas, balas balik pada pembunuhan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Yang bebas dengan orang bebas, yang hamba dengan orang hamba, dan juga orang yang perempuan dengan orang yang perempuan. Tetapi apa selepas tu? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Itu noktah yang amat menarik sekali. Apa dia? Allah katakan, ya, subhanallah, ini agama kita, ya. Agama kita.
bagaimana dia mengajar supaya kita banyak pemaaf, banyak sabar. Ya, banyak sabar. Maaf. Okey. Cuba lihat muka juzuk kedua ayat 178 muka surat 27. Okey. Allah berfirman. Okey, 178 ayat 178. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Nampak tu, itu dia pembalasan. Lepas tu Allah kata apa? Maka sesiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia memaafkan mengikut dengan cara yang baik, dan hendaklah dia memberi maaf dan membayar diah kepada mereka. Memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya seksaan yang sangat pedih. Nampak? Dalam agama kita mengajar supaya kita ini bersifat pemaaf. Sampai tahap orang yang membunuh pun kita ada ruang untuk memaafkan. Ya, subhanallah. Ini di antara kehebatan agama kita lah. Tidak dimiliki oleh agama lain. Agama lain berdendam. Agama lain berdendam. Itu pasal dalam bab-bab kita memang kita tidak jangka, ya. Dalam hadis apabila Rasulullah SAW mengatakan, apabila Rasulullah SAW mengingatkan bahawa bagaimana hukum jika seseorang itu melihat isteri dia berzina. Ya. Kalau setengah orang dia akan ambil, dia bunuh dua-duanya. Tetapi Islam tidak mengajarkan begitu. Ya. Dahsyat, ya. Kita nampak keagungan Islam sungguh berhati-hati dalam bab ini. Ya. Hatta nampak orang yang kita sayangi itu berzina, ya, dengan lelaki yang lain pun ada cara-cara berhadapan. Ya, sampai sahabat mengatakan kalau ikut kita memang kita akan bunuh dia. Ya, tetapi Islam tidak mengajar begitu. Islam kata bawa kes mahkamah, ya, settlekan dengan cara. Yang lepuk tu wallahu alam lah, nak lepuk lah, tetapi tidak sampai membunuh. Tidak sampai membunuh. Begitu sekali. Kerana nak mengajarkan bagaimana Islam mendidik kita supaya bila dah ada kes mahkamah, dia urusan tu lebih cantik dan lebih teratur. Ya, lebih teratur. Baik. Namun memaaf orang yang menyalah padahal mampu untuk membalasnya merupakan perbuatan yang sangat agung di hadapan manusia dan sangat besar ganjarannya di sisi Allah. Allah pun akan mencintainya kerana dia telah berbuat ihsan. Bahkan Allah mengukuhkan kecintaannya di sisinya dan di sisi sekalian makhluk. Sedangkan di sisi manusia, jika mereka mengetahui bahawa dia memaafkan orang yang buat salah terhadapnya, padahal dia mampu untuk membalas, tentu kedudukannya di mata orang-orang menjadi istimewa. Dan mereka pun akan menempatkan bagi orang padanya darajat yang agung. Ya, ini di antara perkara yang kita lihat kalau Allah dah mengajarkan kita bagaimana sifat pengampun itu, orang akan menyaksikan darajat orang yang memaaf ni amat mulia. Ya, amat mulia. Sifat ini adalah sifat yang paling baik. Kenapa? Kerana dia mampu untuk membalas tetapi dia tidak mahu membalas. Tapi kita melihat, wallahu alam, dalam bab ini kita melihat jika masalah kepada peribadi, maka ya kita ambil kira dalam bab ini kemaafan. Tetapi kalau ianya berkaitan dengan masalah mujtama', ya, masalah mujtama', yakni masalah masyarakat, terutamanya kalau zaman dahulu sifat orang munafik, ya, di mana sifat orang munafik ini, seperti mana yang kita tahu sifat orang munafik ini memudaratkan masyarakat. Misalan, orang munafik telah merancang untuk menghancurkan orang Islam tetapi tidak berjaya kerana kena ditangkap. Ya.
Adakah kemaafan itu diutamakan? Ya. Jadi menjadi perbahasan manusia dalam bab ini, ya, jika kita memaafi kepada orang yang zalim, ya, seperti orang munafik yang mula rancang nak menghancurkan manusia, ya, nak bunuh orang masyarakat, tiba-tiba tak berjaya disebabkan salah taktik, maka kalau pihak pemimpin memaafkan dia, ya, memaafkan orang yang zalim, berarti seolah-olah dia mengkhianati orang yang dizalimi, yakni orang yang lemah. Bayangkan kalau dia perancangan itu tidak berjaya, maka habis orang mati terbunuh. Oleh kerana itu, dalam bab-bab yang begini perlu diteliti adakah kemaafan ataupun dihukum. Ya. Biasanya zaman-zaman kegemilangan kita menyaksikan golongan-golongan nifak ini akan dihukum pancung. Kenapa? Mengasihani, ya, merahmati orang yang zalim berarti menginaya orang-orang yang dhaif. Nah, itu kaedah yang mereka guna. Disebabkan, ya, kita kesian kat dia, kita bagi rahmat, akhirnya takut diulangi perbuatan yang sama yang akan membunuh ribuan pula manusia. Sedangkan hanya satu nyawa ini yang jahat, ya. Maka merahmati kepada orang yang zalim ialah menginayai orang-orang yang dizalimi atau mustadafin, orang yang lemah. Baik. Adapun terhadap orang yang membalas pihak yang menyalahi, maka dia tidak akan menaruh kedudukan yang demikian. Allah berfirman, maka barang siapa yang memaafkan akad dan berbuat baik, maka pahalanya akan atas tanggungan Allah dalam surah Asy-Syura. Tetapi yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan itu termasuk perbuatan yang tinggi yang diutamakan. Akan dalam ayat yang lain, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Maka kita saksikan ketiga-tiga ayat ini di dalam surah Syura, surah An-Nahl, ya, mengisyaratkan Allah mengarahkan kita memaafkan jika kesalahan itu berkaitan dengan kita, bukan berkaitan dengan mujtama'. Maka kesalahan itu kita memaafkan, itu yang lebih baik, itu yang lebih tinggi, itu yang lebih maka keutamaannya untuk kita ambil kesempatan. Agak sukar, ya tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang peristiwa ini jarang berlaku. Dan bila berlaku itu rugi, kadang-kadang ialah kita kena fikir baik, rugi aku tak ambil kesempatan untuk mendapat ganjaran yang besar. Kerana kes-kes yang begini mendapat ganjaran yang memang ganjaran yang besar, kerana jarang berlaku. Tiba-tiba berlaku yang mana kita boleh bertindak, kita boleh lakukan dua keadaan, baik ataupun buruk. Sebab kematian satu orang yang disayangi dalam keluarga, misalnya, yang Rasulullah ceritakan, orang yang mati dalam keadaan keluarga yang mati, lalu dia ucapkan innalillah, ucapkan alhamdulillah, dan dia bersabar. Apa yang Rasulullah katakan? Maka dibina baginya sebuah mahligai di dalam syurga yang dinamakan Baitul Hamd. Mahligai bagi orang yang terpuji. Nampak? Itu kerana kesabaran, kematian. Dan jika kematian yang sama juga, orang lain yang ataupun kaum kerabat yang lain pula meratapi, menangisi, ya, dengan cara yang tak betul. Apa Rasulullah kata? Jika dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka akan dipakaikan padanya pakaian baju dari tembaga panas yang mana penuh dengan kegatalan dan kepanasan. Kepanasan dan kegatalan. Maka ditimpa azab yang begitu jika dia tidak bertaubat. Maka dalam hadis ayat ini mengisyaratkan kepada kita pilihan di tangan kita. Kerana kejadian mati bukan tiap-tiap hari. Mungkin seumur hidup sekali bagi orang yang tersayang. Ya. Jadi oleh kerana itu bila berlaku, maka tindakan kita, ya, tindakan kita menyambut Allah dan Rasul ini diutamakan. Baik. Ketiga, sabda baginda, dan tiada seorang pun yang bertawaduk kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darajatnya. Jadi orang yang bertawaduk ini kepada Allah, kebenaran dan perlakunya juga merendahkan diri kepada Allah, memuliakan kebenaran, berlemah lembut kepada ahlinya, dan menambahkan ketinggian darajat yang bersangkutan di dunia
dan perasaan cinta manusia padanya semakin bertambah serta akan meraihkan tempat tinggi di dalam syurga. Jadi ini di antara kelebihan yang Rasulullah SAW terangkan kepada kita kedudukan orang yang tawadhu. Ini berdalilkan di dalam hadis yang riwayatkan oleh At-Tabrani. Innallaha yuhibbul akhfiya al-atqiya al-abriya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tidak ingin menonjolkan diri, takwa dan gemar berbuat kebajikan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Rubba asy'atal aghbar dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsam 'ala Allah la abarrahu." Boleh jadi orang yang penampilan yang lusuh dan kasar itu dia tidak dihiraukan orang, namun apabila dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan menyambut sumpahnya. Ya, apakah maksudnya? Kadang-kadang kita nampak orang tu leceh je. Ya. Kita tak tahu bahawa dia syarat dia iman dia betul lah. Ya, syarat dia iman dia betul ke mengikut cara yang Rasulullah ajar. Ya. Tiba-tiba ya, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni siapa yang kenal? Orang kenal macam orang biasa je. Uwais Al-Qarni tidak dikenali oleh masyarakat dia sebagai seorang yang agung. Tetapi sebelum wafat Rasulullah SAW, Rasulullah telah menceritakan lelaki yang agung ini. Orang kampung dia tak tahu. Alah, Uwais ni tak ada apa. Dia dulu sopak dah sihat, adalah sikit lagi. Ya, tapi dia bir kepada mak bapa dia dengan kemuliaan yang begitu dahsyat. Ya, nampak dah bagaimana. Dan akhirnya ya, Uwais Al-Qarni dikenali di langit walaupun di bumi dia tidak dikenali. Begitulah yang dimaksudkan hadis. Mungkin orang tu nampak leceh, nampak tak hebat, tetapi kalau dia berkata, dia bersumpah, dia berdoa, di sisi Allah menjadi satu benda yang besar. Ini sifat tawadhu yang dimiliki oleh manusia-manusia yang begini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita habis dalam bab ini. Empat perkara masuk syurga dengan selamat. Ini di antara tajuk yang besar berkaitan dengan apakah empat perkara yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga dengan selamat. Ya, jadi lafaz yang diberikan itu, ya, kedudukan hadis pun sahih. Ya. Hadis yang ke-88. Hadis yang ke-88 dari Abdullah ibnu Salam. Ya, Abdullah ibnu Salam. Siapa Abdullah ibnu Salam ni? Ya. Abdullah ibnu Salam adalah seorang sahabat Nabi yang mana dia adalah di kalangan orang Yahudi. Kalau tak salah daripada Bani Quraizah. Ya, orang Yahudi. Jarang orang Yahudi nak masuk Islam. Tetapi kalau dia masuk Islam, di antara orang yang hebat. Ya, kita pernah dengar seorang wanita nama dia Maryam Jamilah, kan? Ya. Okey, kedudukan mereka ni masya-Allah, mereka iltizam pada agama tu dahsyat. Baik, Abdullah ibnu Salam ni anak muda. Ya, anak muda, tetapi di kalangan orang-orang yang alim pada golongan ahli kitab. Ya, disebutkan Abdullah ibnu Salam, maka dia termasuk di kalangan ahli kitab yang alim tapi grup yang muda. Okey, Abdullah ibnu Salam. Bila dia dengar kedatangan Rasulullah SAW, ya, ke Madinah, ya, dan dia kenal Rasulullah kalau mengikutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang di kalangan ahli kitab ini mengenali Muhammad ini seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Ya, kita tak kenal. Cukup kita kenal anak-anak kita dah. Kenal, alah anak aku ni dia suka apa, dia degil macam mana, dia suka buat ni, dia suka makan ni. Kita tahu. Ya, begitu juga ahli kitab mengenali Rasulullah secara terperinci. Macam anak dia kenal. Berarti apa Rasulullah ini, apa yang dimaksudkan dalam sifat-sifat seorang Nabi. Okey. Namun Abdullah ibnu Salam pada satu hari dia
dengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Di sini hadis dia. Ya. Bani Khuraizah ni adalah satu kelompok dan salah satu kabilah Bani Israel Yahudi yang datang duduk ke Mekah, ke Madinah. Ya, dan dia duduk berada di bahagian belakang ke arah mana yang kita nak terangkan, tetapi berlaku pengkhianatan pada perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Ala kulli hal kita ceritakan di sini. Baik. Lalu Abdullah bin Salam pergi ke majlis itu, yakni waktu itu Rasulullah sedang berucap, apa ucapan inilah di hadis dia. Ya ayuhan nas, afshus salam, wasilur arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata bis salam. Subhanallah. Rasulullah bagi 5 terus. Siapa yang nak beramal dia akan beramal, siapa tak nak beramal wallahu a'lam. Ya, bagaimanakah kecintaan kita kepada Rasulullah? Ya, itu yang diambil kira. Apakah yang dimaksudkan wahai sekalian manusia? Sebarkanlah salam. Sambungkan hubungan kekerabatan. Berilah makan orang yang kelaparan. Dan solatlah di tengah malam di saat manusia terlelap. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Yang ini syurga Darussalam. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga Darussalam. Ya amin. Ataupun syurga Firdaus. Yang ni al-muhim, bila kita dapat syurga Firdaus tu, semua rentetan syurga tu tak jadi masalah dah lah. Ya. Jangan tak dapat langsung na'udzubillah masuk neraka dulu, na'udzubillah. Ya, takut kita. Okey? Baik, kita tengok apakah hadis ni. Kalau ikut kosakata afsyus salam, perintah memberi salam, menyebarkan dan menjadikan sebagai kebiasaan umum. Ya, kalau kosakata tu dikatakan afsyus salam, menyebarkan, memperluaskan salam dan jadikan dia sebagai satu adat kita. Ya, bila apa-apa jugalah kita berjumpa. Ya, afsyus salam, sebarkan salam. Kalau kita lihat nanti ada perbahasan dia, para ulama menerangkan cara-cara tentang berkaitan dengan sifat salam. Ya. Sehingga kan bila disebutkan hadis tu, orang nampak ialah zaman dulu tandas tandas bukan seperti tandas kita. Ya, kadang-kadang para sahabat duduk jauh baru buang air. Ya, dan Rasulullah pun begitu juga. Mereka lalu-lalu nampak Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nampak jauh kan. Pasal ifsyus salam, sebarkan salam. Ya, sampai dia tengok Rasulullah tengah sembahyang, Assalamualaikum. Rasulullah angkat tangan macam itu saja. Kan? Jadi sebar salam begitu sekali. Ya. Maksud penyebaran salam tu, lalu mereka berjalan di antara dua tengah sembang-sembang ni, ya, anta ana kan. Tiba-tiba ada pagar ataupun di zaman dulu tembok, dikatakan tembok. Jadi mereka terpisah tembok. Yang ni jalan belah ni, yang ni jalan belah ni, sampai penghujung bertemu balik. Assalamualaikum. Ya. Dia bagi salam balik. Itu dia. Afsyus salam yang mana kita menyaksikan digunakan dengan cara yang betul. Maka di antaranya masuk rumah, keluar rumah, masuk majlis, keluar majlis dan berbagai-bagai salam diutamakan. Itulah maksud afsyus salam. Okey. Okey. Yang kosakata lain tak apa. Kandungan hadis, kita lihat kandungan hadis. Di dalam hadis ini termuat beberapa perbuatan terpuji. Barang siapa yang mengamalkannya maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ya, ni confirm akidah clear, perkara wajib clear, maka beramal dengan 4 perkara ni dia akan masuk syurga Darussalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu ni. Ya, kita ni dapat masuk syurga ke tidak. Jadi kita cubalah beramal dengan apa yang boleh. Tapi paling utama akidah kita kena clear. Ya, akidah kita kena clear. Itu perkara wajib kena clear. Yang lain tu maka insya-Allah. Okay. Pertama, menyebarkan luas salam di antara kaum muslimin dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapan salam harus dijawab dengan semisalnya. Memulai salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab hukumnya wajib. Salam ditujukan kepada setiap Muslim, baik kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Okey, diringkaskan dalam bab ini memberi salam antara ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai ucapan. Tetapi siapa yang paling panjang, banyaklah pahalanya. Dan orang yang memberi salam hukumnya sunnah. Orang yang menjawab hukumnya wajib. Jadi adakah jawapan itu seperti mana jawapan yang diberi oleh orang yang memberi salam? Ataupun setengah orang yang kita baca WhatsApp tu kan. Akum, kumkum, selkom, apa lagi? Ya, dia bagi macam itu. Bolehkah kita jawab Waalaikumsalam? Itu persoalan yang menjadi perbahasan. Ada di kalangan masyarakat, di kalangan ulama tidak mempersetujukan. Nak bagi salam, sebutlah clear-clear. Assalamualaikum. Bukan sekadar salam, akum, apa lagi? Selkom pula, apa lagi? Ya. Itu ringkasan. Maka kalau dia tidak menjawab ringkasan, begitu tak salah. Tetapi ada kalangan ulama mengatakan itu sebagai satu sebutan yang mana difahami. Ya, ala kulli hal kita melihat ya penuhkanlah assalamualaikum, bukan susah pun. Ya. Cut and paste saja. Okey. Assalamualaikum. Clear. Waalaikumsalam. Okey. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan kepada kita. Allah menceritakan dalam ayat cuba lihat dalam surah An-Nisa. Okey, dalam surah An-Nisa juzuk yang ke-5, surah yang ke-4, ayat ke-86. Ya, ayat 86, 91. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah orang yang serupa, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, Allah mengatakan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. Ya, kalau kamu dibagikan salam, maka balas penghormatan itu dengan cara yang lebih baik. Pasal kalau orang kata Assalamualaikum, kita balaskan dengan cara yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ataupun tambahkan wa barakatuh. Ya, kita tambahkan kalimah itu supaya kita mendapat jawab yang lebih baik. Tak kira siapa yang bagi salam. Cuma kaedah-kaedah tu adalah kaedah-kaedah. Kerana orang bertanya kalau orang kafir bagi salam bagaimana hukumnya? Ya. Adakah kita nak jawab seperti mana yang disebutkan Waalaikumsalam ataupun bagaimana? Okey, dia disebabkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW yang mana Rasulullah satu ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha duduk, tiba-tiba datang orang Yahudi ni, dia jumpa Rasulullah, Assalamualaikum. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni tak erti bahasa Arab kan? Dia tak tahu bahasa Arab. Kalau orang sebut macam itu, kita menjawab. Sedangkan disebut Assalamualaikum. Kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentu kita jawab tu dah tak erti bahasa Arab. Ya, kita tak faham bahasa Arab. Sedangkan Rasulullah menjawab Alaikum. Ya, ke atas kamu. Aisyah mendengar. Itu menarik ya. Aisyah mendengar. Kita saksi ya. Orang Yahudi datang diucapkan celakalah kamu. Yakni matilah kamu Muhammad. Assalamualaikum. Assam. Bukan assalam. Dengar elok-elok. Assalamualaikum. Habbatu sauda syifa likulli da' illa sam. Habbatu sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Tu dia. Assam tu mati.
Pasal bahasa Arab, tuan-tuan dan perempuan kena berhati-hati. Kalau salah aja baca, salah hukum dia berubah makna. Berubah makna yang kita dah terangkan banyak kali. Salah hukum dhammah ataupun baris dia, harakat dia akan lari makna. Makhraj salah pun akan lari makna. Ya. Kita tak erti bahasa Arab ni, kita main bedal je kan, main sebut je. Itu kelemahan kita. Ya. Pasal kadang-kadang orang panggil, misalan beza antara Jamalun dengan Jamalun. Beza. Ya. Kita panggil Abang Jamal dengan Abang Jamal. Beza tak? Beza. Abang Jamal, tak ada alif, tak ada mak asli tu, ataupun ma'arif li sukun tu, Abang Jamal dengan Abang Jamal. Apa bezanya? Abang Jamal, Abang Unta. Abang Unta, macam tu kita panggil. Tapi kalau Abang Jamal, alun-alun tu, maksudnya Abang handsome, Abang kacak. Innallaha yuhibbul jamal. Allah suka kepada kecantikan. Jamal. Jadi kalau nak panggil Abang Jamal tu, jangan panggil pendek-pendek. Abang Jamal, Abang Jamal, Abang Jamal, Abang Unta. Jangan. Abang Jamal, tapi berhati-hatilah pula kaum perempuan nak panggil orang lelaki. Kalau kat suami tak apa. Kalau kat orang lain, dia mendayu-dayu tu bahaya pula. Ya. Begitu juga beza antara labanun, labinun. Labanun, susu. Labinun, batu-batu ataupun papan yang menutup mayat di dalam kubur. Tu dia labinun. Kita baru boleh bahasa Arab sikit-sikit. Ya, Arab pula tak berbaris. Maka kita terbaca dalam kitab berkaitan dengan ahkam janaiz, hukum-hukum jenazah. Maka yada'ul labanun. Kita kata yada'ul labanan fil qabri. Kena letak susu di dalam kubur. Sudah. Ya. Ini benda yang lama kita tak pernah dapat sunnah macam ni. Maka dia pun letaklah susu dalam kubur. Sedangkan bukan labanan atau labanun. Tetapi labinun, yakni batu-batu ataupun kayu-kayu yang menjadi penutup bagi orang dalam kubur. Nampak tak? Beza tu. Itu tadi mak asli. Itu tadi, apa dia? Baris, harakat. Kalau yang berubah makhraj pula, apa dia? Makhraj. Misalan, berubah makhraj. Tentang mana? Qalbun, kalbun, qaf dengan ka berbeza. Kita baru belajar bahasa Arab nak lafazkan lafaz cinta. Anti kalbi. Ya. Orang sebut anti qalbi, qaf. Kita pun sebut anti kalbi. Siap. Habis kasut tumit tinggi dicampak kepala melekat. Ya. Kenapa? Qalbi janti anjing, kan? Kamu buah hatiku. Ya. Tiba-tiba bertukar, kamu anjingku. Jadi dalam bab-bab yang begini kena berhati-hati supaya tidak menjadikan kalimah-kalimah itu salah. Baik. Jadi assalamualaikum yang disebutkan oleh Yahudi ni, ya. Lalu Rasulullah membalas alaikum. Alaikum, ke atas kamu. Yakni mampuhlah kamu, ya, ke atas kamulah mampuh itu. Maksudnya mati itu. Lalu Aisyah mendengar, lalu Aisyah mengatakan, ke atas kamu celaka, kamu begini-begini. Aisyah marah. Ialah dia marah pertama, dia membela Rasulullah. Kerana dia Rasul. Yang kedua, kerana dia suami. Tiba-tiba kamu nak kutuk suami aku. Dia marahlah. Tapi Rasulullah, la ilaha illallah. Ini satu benda yang saya cukup, ya, merasa kagum kita memiliki seorang Rasul yang begitu hebat. Lalu Aisyah dia kata, ya Aisyah, sabar. Kenapa ni? Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu tidak dengar ke apa yang dikatakan kepada kamu? Aku telah dengar ya Aisyah. Dan aku telah menjawab. Takkah kamu dengar aku mengatakan alaikum, ke atas kamu? Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas dari sudut kemarahan dia dan perkataan yang tak baik dan perbuatan yang tidak baik. Sudahnya Aisyah pun kena tazkirah supaya beradab walaupun kita berselisih pandangan, pendapat ataupun
berlaku perselisihan dengan orang kafir pun kena ada adab, kena ada akhlak. Tu dia, susah tu. Ya, kena pula sekarang orang kafir duk sakit-sakit hati kita. Kena pula kita dia buat tersilap, mau penumbuk kita bagi tak. Ya. Saya pun memanglah kadang-kadang datang kemarahan tu ya. Kita terseksa, tersakit disebabkan perbuatan mereka. Tetapi digalakkan bersabar. Ya, maka kaedah di situ datang setengah ulama mengingatkan kepada kita, kaedah menjawab salam terhadap orang kafir paling kurang assalam, jika dibagi assalamualaikum ke assalamualaikum ke, hanya menjawab alaikum, yakni ke atas kamu. Kalau baik baik, kalau tak baik pun ke atas kamu. Itu di antara kalimah yang digunakan. Namun kepada orang-orang yang Islam, kalau dia cakap begitu ya lah, pun boleh jawab juga cara yang tak baik, tetapi kalau dia bagikan cara yang baik, maka kita jawab cara yang baik ya, dengan beradab dan berakhlak, dan ditambahkan jawapan itu dengan secara panjang. Itu yang paling terbaik. Dan hukum hakam dia ada berkaitan dengan memberi salam kepada golongan sikit, kepada golongan banyak, orang yang dan juga dalam masalah ini wajib menjawab paling kurang kalau kita jawab waalaikumsalam. Palinglah menjawab dengan jawapannya waalaikumsalam, itu paling kurang. Okey. Kemudian satu lagi bagi kita, walaupun wajib, namun di sana ada orang yang menggunakan kalimah salam hanya untuk membuat suatu perkara, ya, macam kadang-kadang bila orang perempuan lalu, grup-grup lelaki ni assalamualaikum, tak jawab berdosa. Okey, di situ kita mengatakan tidak wajib menjawab kerana dia beri salam itu untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Ya, misalan bagi salam perompak nak masuk rumah, assalamualaikum, saya ni perompak, itu misalan. Takkan kita nak jawab salam. Ya, kamu datang nak merompak, kita bagilah penumbuk ke, itu je kaedah dia, bukan pergi nak jawab salam. Begitu juga bila wanita diganggu, maka tidak wajib menjawab salam. Jangan kalau tak jawab orang aku berdosa, waalaikumsalam, dah kita melayan dia, dan dia akan mendatangkan adarru, mudarat yang lebih besar. Baik. Kemudian yang kedua, menyambung hubungan kerabat yang dekat maupun yang jauh. Allah Ta'ala memuji orang yang melakukan dan orang yang menghubungkan apa-apa Allah perintahkan supaya dihubungkan, seperti mana yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, sebaliknya dia mencela dan mengancam orang yang memutuskannya. Dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah memerintahkan supaya dihubungkan, mereka itulah orang yang memperolehi kutukan dan bagi mereka kediaman yang buruk. Dengan arti kata lain, putusnya silaturahim boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan azab. Dan orang yang menyambungkan silaturahim di antara sifat-sifat orang yang akan dimurahkan rezeki dan diberkati pada umurnya. Ya, oleh kerana itu orang yang menghubungkan silaturahim ini satu mempunyai keistimewaan, ya, kedudukannya. Silaturahim ni diletakkan di arash, disangkut di arash kalau mengikut hadis, bahawa dia mengatakan kepada Allah, siapa yang menghubungi aku, maka dia seperti mana hadis mengingatkan kepada kita, silaturahim ini meminta kepada Allah, orang yang mengambil dia, yakni menghubungkan silaturahim akan mendapat kedudukan yang tinggi. Dan orang yang memutuskan silaturahim akan dicelakakan, seperti mana yang disebutkan dalam ayat surah Ar-Ra'd. Jadi hubungan silaturahim adalah satu hubungan yang berkaitan, bermula daripada ibu dan ayah, kemudian anak-anak dan seterusnya orang yang paling rapat. Begitu silaturahim. Dan ianya merupakan dituntut sama sekali, bahkan dia boleh memberkatikan harta dan umur kita. Yang ketiga, dan berilah makan. Maksudnya mengeluarkan infak wajib, sunnah memberi makan fakir miskin dan mereka tidak berkurangan. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim yang ditawan dan orang tawanan. Dalil yang berkaitan ini dengan terlalu banyak. Kalimah memberi makan,
Tuan-tuan dan perempuan, kalimah memberi makan adalah satu kalimah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran berbentuk amalan-amalan soleh. Ya, kerana kedudukan amalan-amalan soleh yang memberi makan ini, ya, yang menyebabkan kita mendapat ganjaran yang besar, yang menyebabkan kita mendapat perlindungan di mahsyar, mendapat tempat yang istimewa adalah disebabkan memberi makan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan hadis ini berlepas begitu sahaja. Buatlah setengah orang bagi makan pada hari Jumaat. Bagi makan bukanlah syarat bagi makan tu dia mak, bapa, ayam 2-3 ekor. Ataupun lembu seekor. Tak, itu bukan syaratnya. Walaupun kita bagi makan nasi lemak, waktu kita jual, nah ni sedekah saya. Dah tentu kita dah kategori bagi makan. Dalam Islam kehidupan kita ni, kalau ikutkan makan kita ni, memerlukan sekali sehari paling kurang. Ataupun 2 kali. Yang ini waktu sahur dan waktu berbuka. Itu yang pernah Rasulullah SAW datang dan bertanya Aisyah, ada apa-apa yang boleh kita makan? Aisyah mengatakan, tak ada ya Rasulullah, maka kita berpuasa. Dengan arti kata lain, makanan itu peruntukannya paling kurang 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Ya, oleh kerana itu wanita-wanita kena bersabar terhadap kadang-kadang kekurangan suami. Jangan itu alasan tak ada makan, sedangkan ada lagi beras kat rumah, ada lagi telur, ada lagi ikan masin, ikan bilis yang boleh dimakan. Dia kata tak ada apa-apa kat rumah. Jangan. Ya, paling kurang boleh buat bubur lagi. Ya. Subhanallah ya. Ini di antara masalah yang saya menyaksikan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan mahkamah, yang mana yang jadi ungkapan mereka, suami bukan tidak ada makanan, tidak ada harta, tetapi dia anggap tidak berharta. Sedangkan dia masih lagi boleh hidup dengan harta yang ala kadar yang dimiliki oleh suami. Ya, tetapi dia minta cerai kerana dia anggap suami tidak mampu. Sebenarnya wanita itu yang tidak mampu. Ya, tidak mampu kemiskinan sedikit, tidak mampu kesusahan sedikit. Ya. Hanya Allah lah tempat kita mengadu, kerana itulah darajat wanita pada zaman sekarang, ya, kebanyakannya yang melihat kepada, ya, kekayaan harta dan benda, minta lindung kepada Allah. Rasulullah SAW bila menyaksikan, kita lihat balik apa dia, ya Aisyah, kita puasa bila makan tu malam saja. Ya. Okey. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan beberapa perkara yang disebutkan bagi makan itu adalah makanan-makanan asas seperti nasi yang dimakan pada mungkin tengah hari ataupun malam dan ataupun pagi. Yang mana makanan asas ini yang dikatakan 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam. Ya, seorang suami mampu memberi makan 2 kali pun sudah melengkapi ciri, ya, memberi nafkah kepada seorang isteri. Tetapi alhamdulillah kebanyakan kita bukan 3 kali, mak, ya, selepas sarapan 1, pukul 10 1, pukul 12 1, ya, makan petang 1, makan malam 1, makan sebelum tidur 1. La ilaha illallah. Ya, punya banyaknya makan, tu pasal kita melihat, ya, wanita-wanita pada zaman sekarang ni masya-Allah tabarakallah, sihat wal afiat. Ya. Kalau dulu nak masuk kereta tu senang aja. Yang ni kena bertolak masuk kereta sampai pancit kereta. Ya, jadi bersyukur Allah bagikan kita suami yang baik, yang memberi layanan yang istimewa, ya, yang menyebabkan kita bertambah sihat. Ya, janganlah banyak ngomel sangat, banyak komplain. Okey, baik. Jadi memberi makan paling kurang yang dimaksudkan memberi makan nasi, lauk, ya, cukup itu sahaja. Ya, lauk yang ada kuah dan nasi, itu sahaja. Bukan banyak pun dalam lingkungan RM6, RM5, ya, diberi makan begitu kepada seorang hamba Allah, ya, mendapat pahala yang besar. Buat, tuan-tuan dan perempuan, buatlah walaupun sekali, ya, untuk dimasukkan dalam kategori bagilah makan kepada orang miskin. Kalau buat banyak kali, ahlan wa sahlan, ya, tidak dinafikan ianya baik, tetapi jangan tak buat langsung. Hadis yang begini kita tinggalkan, jangan. Ya, baik. Kemudian
Keempat, solat malam. Saat yang paling afdal di akhir malam, iaitu tatkala Allah turun ke langit dunia untuk menjawab permohonan hamba-hamba berdoa dan mengampuni yang meminta ampun. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, yang maksudnya di kalangan orang-orang beriman ini ada di kalangan mereka yang berjaga malam dan sedikit sekali yang tidur malam. Maksud berjaga malam, berjaga pada 1/3 akhir malam. Di dalam surah Al-Muzammil, bangunlah sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Dan di dalam surah As-Sajadah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya serta mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harapan. Okey, ini di antara sifat orang yang bangun di tengah malam. Oleh kerana tu, bangun di tengah malam, bertahajud di tengah malam, dan betul di antara amalan-amalan orang soleh yang terdahulu, ya, adalah aib bagi mereka tidak bangun di tengah malam. Tapi zaman itu telah berubah, ya, zaman itu telah berubah. Zaman kita ni susah nak bangun malam. Dan sudah tentu yang menyusahkan bangun malam kita kerana kita tidak memenuhi syarat-syarat bangun malam. Ya, di antaranya maksiat pada siang harinya. Di antaranya makan banyak sebelum tidur. Di antaranya, ya, kita sibuk dengan gadget-gadget kita sebelum tidur. Dan menyebabkan kita terjauh daripada Allah. Terjauh, terasing daripada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, apakah hidangan kita, apakah yang kita nak sembah nanti di sisi Allah, ya, apabila Allah memberikan kita waktu yang banyak untuk kita beramal tetapi kita tidak beramal. Sedangkan pada 1/3 akhir malam ini dimiliki oleh orang-orang yang istimewa kerana kedudukannya pada malam itu Allah turun ke langit bumi. Bagaimana? Kita beriman sahaja. Ya, beriman sahaja apa yang Allah katakan, hadis katakan Allah turun di langit bumi, maka Allah turunlah di langit bumi. Bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kerana persoalan gaib, jangan bicara. Kita mula nak fikir turun begitu turun. Jangan. Dia beriman saja dia turun ke langit bumi bahawa dia berada di atas Arash Ar-Rahman. Ha, kan? Macam mana tu? Beriman sajalah. Itu sahaja kaedah kita. Ya. Kita tak mau nak bicara persoalan yang tak mampu kita bicara. Ni, kita bicara tentang COVID-19 pun kita tak habis lagi. Ya. Macam mana rupa COVID, kita pun belajar pada saintis saja yang mencerita. Datang COVID baru bagaimana? Wallahu a'lam, kita tak tahu, tapi dia tersebar begitu mudah, dia menjadi la ilaha illallah berbagai-bagai. Itu baru bab COVID, tapi kita boleh percaya pula. Bagaimana pula dengan beriman secara begini? Ya, subhanallah. Jadi ini di antara perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 5 perkara siapa yang membuatnya maka dia layak untuk memiliki syurga. Ya. Baru 4, mana tadi? 4 perkara, ya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah berkata, Afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Solat sunat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Ya, ini di antara solat fardu, solat yang paling utama. Tuan-tuan dan perempuan, buatlah walaupun sekali. Ya. Maka Abdullah ibn Salam dalam riwayat hadis ini, bila dia mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, sesungguhnya muka orang ni bukan muka orang yang penipu. Dia kata, muka orang ni bukanlah muka orang yang penipu. Dan kita tahu kisahnya bagaimana dia masuk Islam, yang mana dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, aku akan bertanya kepada kamu 3 soalan. Ya, jika kamu seorang Nabi, maka kamu mampu untuk menjawabnya. 3 soalan. Ya, saya pun tak ingat juga, cuma okey. Di antara pertama soalannya, ya, apakah makanan yang dimakan oleh ahli syurga yang pertama sekali, ya, di dalam syurga? Kemudian dia tanya, bagaimana terjadinya seorang kanak-kanak itu mirip kepada ibu ataupun mirip kepada bapa?
Itu tidak boleh dijawab melainkan orang yang ada teknologi moden. Ya, berkaitan dengan kedudukan anak lelaki, anak itu menjadi lelaki ataupun menjadi sifat perempuan mengikut ibu dan ayahnya. Bagaimana berlaku? Dan yang ketiga berkaitan dibangunkan di mahsyar. Ya, kalau tak salah dibangunkan di mahsyar. Jadi apabila Rasulullah mengatakan Anifan aku telah diterima, Jibril telah memberitahu kepadaku tentang apa persoalan kamu tu, ya, lalu baginda menjawab. Ya. Bila baginda menjawab kesemua jawapan itu, Abdullah ibn Salam terus mengucapkan kalimah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, tidak akan siapa yang boleh menjawabkan ini melainkan para nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ini penipu besar. Penipu besar. Ya. Aku adalah ulama mereka. Aku adalah orang yang mereka percayai. Ya. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi bertanya, tapi rahsiakan keislaman aku. Ya. Bila mereka tahu aku Islam, mereka akan kutuk aku. Mereka akan kata berbagai-bagai. Maka Rasulullah SAW pun panggillah orang Yahudi. Ya. Dia panggil orang Yahudi berkumpul. Lalu bila orang Yahudi datang berkumpul, lalu dia mengatakan, tahukah kamu siapa Abdullah ibn Salam di sisi kamu? Lalu mereka mengatakan, Abdullah ibn Salam tu, dia orang yang kami sayang, ulama besar kami, orang hebat kami, intan kami, payung kami, gunung kami, apa lagi lah. Yang baik-baik semua diangkatnya, Abdullah ibn Salam. Apakah pandangan kamu jika dia masuk Islam? Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, mereka katakan. Ya, mustahil Abdullah ibn Salam akan memeluk agama Islam. Itu dia. Mereka tidak percaya Abdullah ibn Salam akan memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil, ya Abdullah Salam, keluar. Waktu itu dia bersembunyi di sebalik tabik. Lalu keluar dia. Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu semua orang Yahudi kata, siapa dia ni? Tak kenal pun. Entah. Kami tak kenal dia ni. Dia bukan Abdullah bin Salam. Mangkuk mana ke? Ya, begitu sekali dihina Abdullah bin Salam. Ya, tak percaya langsung. Ya, dia terus mereka menafikan kedudukan Abdullah bin Salam. Sehingga kan Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam bertemu kepada Rasulullah lalu mengatakan, kan aku dah kata. Ya. Dan Abdullah bin Salam terkenal dengan lelaki yang mana Rasulullah mengatakan, sesiapa yang ingin melihat lelaki di kalangan ahli syurga yang berjalan di muka bumi, maka lihat Abdullah bin Salam. Ya. Dia di antara lelaki yang disebutkan sebagai ahli syurga. Selain daripada orang yang dikatakan ahli syurga itu, Abdullah ibn Salam orang yang lain. Dia ada beberapa orang yang disebut seperti wanita yang hitam yang sakit itu, ya, yang hanya minta, ya Allah, kalau aku sakit jangan terbuka auratku. Dia pun di kalangan wanita yang dijamin untuk mendapat syurga. Ya, dan ada beberapa sahabat yang meminta untuk mendapatkan syurga, maka Rasulullah berikan arahan, mereka ikut. Ya, jadi oleh kerana itu kita menyaksikan Abdullah ibn Salam adalah lelaki yang agung daripada golongan Kristian, Nasrani, Yahudi. Lalu dia beriman kepada Rasulullah dan dia termasuk perawi hadis dan juga dia termasuk golongan yang masuk syurga yang dijanjikan, dijaminkan kalangan ahli syurga. Jadi hadis ini kelima, barang siapa yang telah melakukan kandungan hadis ini, maka Allah akan memberi petunjuk sehingga dia mampu mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran hingga dia dapat masuk syurga dengan selamat. Dan setengah ulama mengatakan Darussalam adalah salah satu nama syurga. Jadi kalau kita dapat buat satu persatu ni, amalan-amalan ni, apa dia? Pertama, sebarkan salam. Ya, bagi salam. Yang kedua, sambungkan hubungan silaturahim. Yang ketiga, bagi makan fakir miskin, ya, bagi. Ya, bagilah makan siapa saja yang boleh kita bagi makan. Terutamanya orang yang dhaif, orang yang lemah, orang miskin, anak yatim, ya. Kemudian melakukan solat malam, ya. Maka insya-Allah
wa tadkhulu jannata bisalam, dan masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat. Dalam kalimah ini disebutkan masukkanlah syurga dalam keadaan selamat. Maka ini di antara sifat-sifat orang yang terpuji. Ya, jadi kita kena beramal lah. Kalau kita nak, buatlah walaupun sekali. Ya, mudah-mudahan ada sekali itu sebagai bukti kepada kita, kepada Allah, bahawa kita menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan-amalan yang disuruh untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Jadi ini dia pelajaran kita yang kita dapat, termasuk dalam pelajaran yang lepas, ya, suka memberi, bersedekah, menginfak, yang mana dengan infak itu tidak akan memiskinkan kita. Dengan infak itu dia akan menganyakan kita dan diberkati harta kita, dan juga kita diarahkan untuk bertawaduk, merendahkan diri, dan juga memaafkan. Banyak juga nak dilakukan tu ya. Ya, banyak pula ya, bersedekah, sifat pemaaf dan sifat merendah diri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebarkan salam, apa lagi, bagi makan kepada fakir miskin, lakukan solat tahajud. Satu lagi apa dia? Satu lagi hubungkan silaturrahim. Jadi 4 perkara campur 3 tadi, 7 perkara yang kita dapat pada hari ini. Jadi insya-Allah kita cuba beramal hal mana yang boleh kita lakukan sebaik-baik yang mungkin. Ya, mudah-mudahan Allah terima amalan kita sebagai amalan yang berat di sisinya. Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang boleh menjadikan diri kita hamba yang terbaik, yang boleh menempatkan kita syurga Firdaus, yang boleh memberikan kita, membariskan kita di kalangan para yang disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, 3 golongan yang terbaik, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini kita beramal, ya, yang baik itu datang daripada Allah dan salah silap itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.